Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kaunseling dengan Kepujian, semester 8 dari kumpulan A. Tajuk tugasan kami pada kali ini adalah berkaitan dengan dalil nakli, hujahnya dan hubungannya dengan dalil akal. Di sini kami sertakan sekali senarai nama ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang pelajar. Yang pertama, Akilah binti Abdul Rashid, nombor matrik 054576. Yang kedua, Nurul Ain Syahira binti Samsuri, 054872. Yang ketiga, Nur Fadlin Sakina binti Fardi, 054868. Yang keempat, Kazimatul Umairah binti Hasbullah, 054722. Dan yang terakhir, Siti Nur Alia binti Muhammad Baharudin, 054626. Assalamualaikum, saya Akilah binti Abdul Rashid, nombor matrik 054576. Baiklah, saya akan teruskan dengan slide yang seterusnya berkaitan dengan dalil nakli, hujahnya dan hubungannya dengan dalil akal. Yang pertama, berkaitan dengan kedudukan Mu'tazilah diutamakan daripada dalil nakli. Golongan Mu'tazilah bukanlah golongan pertama yang terlibat dalam isu-isu akidah Islam. Mereka tidak pula bersendirian. Selepas itu dengan pertimbangan ke atasnya kerana ramai tokoh salaf yang telah mendahului mereka dan sezaman dengan mereka. Mereka telah menjelaskan hukum-hukum akidah ini berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian menjelaskannya menggunakan akal dan juga pemerhatian, iaitu kaedah dalil nakli dan juga dalil akli. Selepas itu menggunakan bukti teks dan bukti rasional yang dipersetujui. Apabila datangnya Mu'tazilah, mereka mengangkat kedudukan akal dan hampir menyamakannya dengan dalil nakli. Sebagaimana yang telah disimpulkan daripada kata-kata syekh mereka iaitu Wasil bin Atha', terdapat 3 perkara yang disepakati di sisi Mu'tazilah, iaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Ijma' dan yang ketiga berkaitan dengan kisah-kisah yang terdahulu yang tersebar secara berperingkat ataupun yang masyhur. Baiklah, seterusnya berkaitan dengan kata-kata Wasil bin Atha'. Ada 3 perkara yang dikatakan oleh Wasil di sini. Yang pertama berkaitan dengan Al-Quran, yang kedua berkaitan dengan Al-Ijma' dan yang ketiga berkaitan dengan hadis. Kita pergi dahulu dengan Al-Quran. Menurut Wasil ni, dikata Al-Quran ni sudah tentu semuanya bergantung kepadanya secara fitrah. Walau bagaimanapun mereka berlebihan di dalam takwilan dan takwilan mereka sering jelas bercanggah dari makna yang sebenar daripada teks Al-Quran. Mereka ni menyamakan Allah dengan sifat-sifat yang menyerupai makhluk. Salah satu contoh penafian mereka ialah penglihatan dan semua sifat seperti tangan, istiwa dan seumpamanya, dan pembawaannya terhadap pelbagai makna yang lain. Yang kedua berkaitan dengan Al-Ijma'. Menurut Wasil ni, dia kata pengikut yang mempersoalkan persepakatan Al-Ijma' tentang kejadiannya dan kesahihannya diharuskan untuk bersepakat tentang kebatilan dan mengikutinya, terpisah daripada golongan Mu'tazilah. Dia kata gitu. Dan yang terakhir berkaitan dengan Al-Hadis. Yang terakhir ni berkaitan dengan hadis. Wasil hanya menerima hadis yang mutawatir atau riwayat yang masyhur sahaja. Begitu juga dengan Amr bin Ubaid yang mempersoalkan tentang periwayatan dan juga perawi sehingga bertentangan dengan gurunya. Dan Abu Al-Hadai yang cenderung kepada hakikat bahawa mutawatir ni adalah hujah, tetapi yang termasyhur dan yang diberitakan tidak memberi manfaat kepada ilmu. Ini dinisbahkan kepada menolak semua kepada keaslian mutawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Syahira binti Samsuri, nombor matrik 054872. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu konsep ad-daur dan kesan metodologinya. Konsep ad-daur adalah berdasarkan kepada penggunaan akal, di mana akal adalah asal hukum syarak. Jadi penggunaan dalil sam'i mengenai kewujudan Allah serta sifatnya dan perkara yang berkaitan dengan kenabian adalah tidak tepat kerana bercanggah dengan konsep ad-daur. Oleh itu, dalil sam'i tidak terima untuk digunakan dalam perkara yang berkaitan dengan keadilan dan tauhid. Menurut pemikiran Mu'tazilah, dalil sam'i iaitu Al-Quran tidak dapat menunjukkan makna yang sebenar kecuali setelah mengetahui bahawa orang yang bercakap itu adalah benar dalam percakapannya. Menurut Mu'tazilah, Allah tidak akan memberikan mukjizatnya kepada si pendusta. Orang yang berbicara itu perlulah adil
bijak dan menjauhkan diri daripada melakukan kejahatan dan keburukan. Maka perkara berkaitan dengan tauhid dan keadilan tidak boleh disimpulkan dari sunnah dan ijtihad. Okey, Hakim Abdul Ajab berkata, kami telah menjelaskan sebelum ini dalil sam'un, tidak jelas asal usulnya dan tidak boleh diklasifikasikan sebagai dilalah. Hal ini kerana al-far'u tidak boleh mendahului al-as. Oleh itu, perkara yang berkaitan dengan tauhid dan keadilan tidak boleh diketahui maknanya melainkan setelah mengetahui tentang dilalah tersebut. Golongan Mu'tazilah ni telah membahagikan isu teologi kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah isu-isu asas yang bergantung kepada kesahihan kenabian dari asal pertimbangan dan ketuhanan, iaitu isu-isu keadilan dan tauhid. Ini hanya diterima sebagai bukti akal semata-mata. Yang kedua adalah isu sam'iyat yang tidak ada ruang untuk alasan seperti jumlah ganjaran dan hukuman serta syarat-syaratnya dan hanya bukti pendengaran sahaja diterima di dalamnya. Yang ketiga, apa yang menyimpan dari 2 perkara sebelumnya seperti beberapa kesempurnaan ketuhanan yang tidak bergantung pada kesahihan kenabian. Kedua dalil itu diterima bersama-sama. Seterusnya, gagasan tentang ad-dur itu berlaku dalam kalangan pemikir Mu'tazilah dan ada yang percaya bahawa ia telah dipelihara dalam kalangan mereka sebelum ia diketahui. Tetapi yang paling peliknya ialah perkara itu dibocorkan kepada kebanyakan mazhab teologi lain, termasuk mazhab Asy'ari, dan kebocoran ini hampir sezaman dengan lenyapnya Mu'tazilah sebagai kumpulan kalam dari masyarakat Islam. Dan pendapat mereka tersebar kepada banyak kumpulan, terutama kumpulan Zaidiyah dan kumpulan 12. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kedudukan mazhab Al-Asy'ariyah pada dalil nakli dan perkembangannya. Dari segi definisi, dalil sam'iyat merupakan bukti lisan yang boleh didengar. Dalam adab fuqaha, ia adalah bukti undang-undang seperti kitab, as-sunnah, ijma', analogi, bangsa dan kesimpulan. Adapun dalam dari segi ahli kalam, jika mereka mengeluarkan dalil sam'iyat, maka mereka tidak akan mengkehendaki apa-apa selain daripada kitab, as-sunnah dan persepakatan umum. Dan definisi ini adalah serupa dengan definisi yang diberikan oleh Mu'tazilah. Kemudian dari segi peringkat perkembangan pula boleh dibahagikan kepada 4. Yang pertama, keseimbangan antara penggunaan dalil naqli dan akli pada zaman Al-Asy'ari dan Al-Baqilani. Yang kedua, penggunaan dalil akli melebihi dalil naqli sejak konsep Al-Taw diperkenalkan, iaitu sejak zaman Al-Juwain dan mereka yang datang selepasnya. Yang ketiga, Ar-Razi menambah apa yang diputuskan oleh Mu'tazilah tentang konsep Al-Dawr, iaitu mustahil berlakunya 2 hal yang bertentangan pada masa yang sama. Dan yang keempat, Al-Amidi mula mencapai keseimbangan seperti yang dilakukan oleh Abdul Jabbar dalam kalangan golongan Mu'tazilah. Namun dalam kes Al-Amidi ini, beliau berjaya melakukannya. Kemudian kita pergi kepada pandangan ulama'. Bagi Al-Asy'ari, beliau memilih untuk lebih bersifat kepada mazhab al-khilaf seperti mana yang saya nyatakan tadi, dan beliau juga menyokong usaha oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat baginda dengan menggunakan bukti yang rasional. Oleh itu, sejak penubuhannya, Al-Asy'ari memberikan keseimbangan antara dalil naqli dan akli. Begitu juga yang berlaku pada zaman Al-Baqilani. Beliau menjawab dalam buku beliau iaitu In Ajaaz Quran dan Miracle of Quran kepada mereka yang mendakwa bahawa pembuktian keesaan Tuhan itu adalah sesuatu yang hanya boleh dicapai dari sudut akal kerana Al-Quran itu menurutnya adalah kalam Allah. Dalam buku ini, beliau secara ringkasnya membuktikan bahawa penulisan Al-Quran itu bukan daripada Nabi Muhammad SAW, ia adalah daripada Allah Ta'ala sendiri. Dan seterusnya, beliau juga menolak asas yang berdiri dalam prinsip Al-Dawr itu. Kemudian bagi Ibn Taymiyah pula, setelah merujuk kepada kaedah Al-Asy'ari dalam pengisbatan sebahagian sifat menggunakan akal dan sebahagian sifat yang lain menggunakan sam'i, beliau membuat kesimpulan bahawa tokoh-tokoh seperti Qadi Abu Bakar, Al-Abu Hasan Asy'ari, Abu Al-Abbas, Abu Muhammad bin Kilab, Haris Al-Muhasibi dan Ahmad bin Hanbal dan sebagainya, mereka ini mengisbatkan sifat-sifat ini menggunakan kedua akal dan sam'i. Kemudian pentakwilan mereka ini tidak berdasarkan had-had tertentu. Namun bagi Al-Baghdadi pula,
Tanda-tanda perkembangan sistematik dengan kecenderungan kepada akal bermula pada zaman beliau. Dalam buku beliau Mushtabihul Al-Hadis wal Al-Bayanahu, beliau mentakwil teks sifat khabariyah ini bukan sebagaimana yang dilakukan oleh ulama dahulu. Menurut beliau, kesahihan ilmu syariah pada nazar kerana kesyariatan memerlukan kesahihan kenabian dan sahihnya maklumat kenabian itu atas jalan nazar dan istidlal, walaupun maklumat darurah itu daripada hissi dan balihiyah, tapi ia tetap ikhtilaf bagi ahli hawas dan badihiyah. Perkara ini kemudiannya menjadi fikrah kepada asas prinsip al-daur dalam kalangan ulama mutaakhirin al-Asy'ariyah sejak daripada zaman Al-Juwayni. Kemudian menurut Al-Juwayni pula, beliau mengisytiharkan bahawa as-sam'i dalil as-sam'i ini tidak boleh dijadikan sebagai istidlal pada dalil akal. Beliau mengambilnya daripada pandangan Mu'tazilah berkenaan 3 bahagian dalam permasalahan kalam, iaitu apa yang difahami oleh akal semata, apa yang difahami oleh pendengaran semata, dan apa yang difahami oleh kedua akal dan pendengaran. Di sinilah terletaknya seni selepas sabitnya dalam sanad pendengaran yang tidak menghalang dalam persepakatan akal. Inilah teori al-daur yang diambil sepenuhnya dalam kalangan golongan Mu'tazilah. Assalamualaikum, nama saya Kazmatul Mahri binti Hasbullah, nombor metrik 054722. Saya akan menyambung seperti yang seterusnya. Al-Ghazali yang cenderung kepada salafiyah dan keganannya dalam memulai selanjut daripada Syekh Al-Juwayni, beliau berkata bahawa urusan fenomena yang mudah bahawa sesungguhnya takwilan itu mungkin dan bukti Al-Qur'ani tidak menghalang fenomena tetapi menjelaskan tafsiran fenomena itu sebagaimana fenomena dalam ayat-ayat mutasyabihat tentang kebenaran Allah Ta'ala. Seperti mana yang terdapat 3 pembagian yang dirujuk padanya dan Quran Ad-Daur yang disebut dalam Al-Iqtisad. Selepas Ghazali muncul manhaj akal yang mengatasi semua kalam keseluruhannya sebagaimana dinyatakan oleh sebagian pengkaji moden, dan contohnya yang diperkatakan oleh Al-Shahristani bahawa setiap perkara yang diketahui dan dapat dicapai dengan pemerhatian dan istidlal maka itu adalah daripada usul, dan setiap perkara yang zon iaitu yang syak itu dapat dicapai dengan qiyas dan ijtihad adalah daripada cabang-cabang furu' yang disebutkan sebelum itu. Usul adalah maudhu', ilmu kalam dan cabangnya adalah ilmu fiqh. Dan selain itu muncul kaedah logik yang telah merusak ilmu kalam sepenuhnya seperti yang dinyatakan oleh sebahagian pengkaji moden. Seperti contoh dengan kata-kata dari Al-Shahristani, segala yang munasabah dan boleh dicapai dengan pemerhatian dan didaksi adalah perkara usul, manakala segala yang berbentuk ada yang dicapai dengan qiyas dan ijtihad adalah perkara furu'. Ketika Muhammad Al-Razi, beliau mengukuhkan pemikiran yang sama di samping melebihkan keraguan pada dalil nakli pada 10 aspek. Ia merupakan salah satu daripada pemikiran yang bercanggah dengan akal yang diciptanya. Seperti nasi terdapat dari kata al-mahsal, iaitu dalil lafzi tidak diyakini melainkan padanya terdapat 10 perkara, iaitu menjaga mufradat pada lafaz yang digunakan, i'rab dan tasrifnya, tadi isyraq dan majaz secara nakal individu dan mesti dikhususkan, tiada persembunyian, ta'khir dan taqdim. Dan tiada pencegahan dengan akal yang perlu dijelaskan. Al-Amidi adalah mengikuti Ar-Razi berkata, tetapi dia mengatakan bahawa dalil sam'i mungkin berguna jika Quran itu disertakan dengan bukti untuk menentukan makna dan kesalahan periwayatannya. Inilah yang mendominasi ulama Asy'ari selepas itu, walaupun Amidi cuba merodikkan ekstremisme yang menamakan Ar-Razi seperti yang membacakan Qadiyah dan Nakli dan sejauh mana kewibawaannya dalam masalah akidah. Amidi telah membahaskan tentang dalil ini dari segi sanad dan matanya, lalu menyatakan bahawa ia dibagikan kepada pertimbangan yang pertama kepada perkara yang qat'i dan zonni itu sebut, dan pertimbangan kedua kepada perkara yang darinya zonni dan qat'i. Dari sini dapat beliau membuat kesimpulan bahawa untuk menjelaskan peranan dalil ini dalam isu-isu ilmu kalam, beliau berkata, adakah dalil nakli itu dapat memberi keyakinan atau tidak. Jadi golongan Syiah itu menyangka bahawa ia berguna untuk memperoleh keyakinan, sehingga mereka berkata tidak dapat tahu sesuatu melainkan melalui Al-Quran dan Sunnah. Al-Amidi kemudian mengkritik 2 pendapat sebelum ini, iaitu pendapat Syiah adalah kerana ramalan itu sendiri tidak terbukti tanpa sebab seperti sebelum ini. Bagi pendapat lain, terutama mereka berkata bahawa bukti percakapan sama sekali hanya berguna untuk difikirkan, tetapi benar bahawa jika ia tidak serta dengan bukti yang memberi manfaat pada saat itu, dan jika tidak dianggap bahawa ia akan disertai dengan bukti berguna untuk memotong, ia bukan rahsia bahawa ini adalah mungkin.
Oleh itu, kita mendapati bahawa pemikiran Asy'ari telah berakhir dalam pembangunannya dari sudut pandangan terminologi untuk menerima adanya peranan Mu'tazilah yang membangkitkan isu-isu ucapan dalam 3 bahagian seperti yang disebutkan dalam pernyataannya atas sebab-sebab berikut. Yang pertama, akal adalah asal-usul syariah dan oleh itu tidak betul untuk menyebutkan isu-isu lisan yang berkaitan dengan kewujudan Tuhan dan sifat-sifatnya dan semua yang bergantung kepada kesahihan ramalan oleh bukti audio. Jika tidak, asalnya menjadi cabaran dan ia adalah peranan yang bertentangan sama seperti Mu'tazilah. Yang kedua, kepentingan teks-teks Islam pada mana mereka kebanyakan spekulatif berdasarkan sifat bahasa dan banyak teks-teks ini seperti kebanyakan hadis Nabi dan oleh itu tidak menguatkan tentangan terhadap kepentingan yang terlihat mutamat. Jadi tidak perlu untuk menafsirkan teks-teks tradisional untuk analogi dan tidak mengatur pada hadis-hadis seseorang dalam perkara-perkara iman. Bagi golongan Zaidiyah dan Mu'tazilah terdapat persamaan dan persepakatan dari segi perbahasan ilmu kalam, iaitu tidak memerlukan dalil. Metod ini digunakan oleh golongan yang selepasnya iaitu Syiah 12. Syiah 12 menggunakan metod kaedah dan prinsip asal Mu'tazilah tetapi ianya tidak bertentangan dan berdasarkan asas mereka iaitu Imamiyah. Menurut tokoh dalam Syiah iaitu pandangan Al-Amidi hampir sama dengan At-Tusi iaitu mereka memperkuatkan hubung kait antara dalil sam'i dan dalil akli. Fungsi pemikiran ini ianya meresap masuk sebagai suatu penjagaan yang mana ianya digunakan oleh pengajar ilmu kalam daripada golongan Hambali iaitu Abu Ya'la dengan membagikan kepada 3 aspek masalah. Menurut Ibn Taymiyah, memandangkan pemikiran ini memberi kesan kepada teori dan praktikal, oleh itu pelaksanaan pemikiran ini dilakukan secara taklid yang paling sederhana dalam bentuk munasabah dan perbahasan ini juga dilakukan di tempat yang sunyi berdasarkan batasan yang dinyatakan oleh Ibn Taymiyah. Sekian saja video pembentangan kami pada kali ini. Terima kasih.